A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kita tadabbur. Jadi kita akan masuk suratul Fatihah, ayat yang terakhir. Ayat yang ke-7. Kita tengok dulu ayatnya ya. Kita mula dengan bacaan surah Fatihah daripada awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Okey, dah boleh terjemah semua surah Fatihah. Okey kan? Kita dah belajar dah. Okey, hari ni kita tengok ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Jadi mudah-mudahan kita boleh ulang kaji dengan terjemahan kan. Kita sini belajar tajawud ni kita belajar apa? Terus huraian ke terjemah dulu? Terjemah dulu kan? Terjemah satu-satu, lepas tu kita hurai. Pentingnya memahami makna terlebih dahulu, makna dasar dia sebelum memahami ayat tu punya konteks dia. Okey. Di ayat yang terakhir adalah kalau kita lihat sirata. Dia mula dengan sirata. Maknanya apa ni? Jadi kita minta ayat 6 apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi perkataan sirata ni dengan baris yang sama ni kan? Sebab dia nak menjelaskan apakah as-sirata yang pertama tu. Okey, jadi ni kalau kita keluarkan balik, kita minta pada Allah, tunjukkanlah kan, berilah kita ilmu, fahamkanlah kami. Yang kita dah bincang, ihdi tu maknanya apa? Petunjuk tu kan yang banyak kita dah bincangkan. Maksudnya yang mudah ialah ajarkanlah kami. Satu. Yang kedua apa? Berilah kami taufik. Gunakanlah kami ni, amalan kami ni di atas jalan yang lurus. Ajarkanlah kami jalan yang lurus. Jadikanlah kami orang yang bekerja, beramal dalam hidup ni di atas jalan yang lurus. Dan yang ketiga, sabbisna. 3 makna tu. Kekalkanlah kami istiqamah, teguhkan jiwa kami ni berilmu dan beramal di atas jalan yang lurus. Okey. Jadi sekarang ni soalan kedua, kita minta jalan yang lurus. Jadi mari kita tahu apa tu jalan yang lurus. Sebab itu di sini soalan dia daripada apa dia nak terangkan as-siratal mustaqim. As-siratal al-mustaqim ni apa? Siratal mustaqim ni maksudnya apa? Dia tanya, apakah maksud jalan yang lurus ni? Apakah jalan yang lurus ni? Apa itu jalan yang lurus? Soalan dia. Apa itu jalan yang lurus? Jadi di sini disebut, kalau bahasa Arab disebut badal. Lepas kita boleh terjemah kat sini, kita letak iaitu. Iaitu. Sebelum nak terjemah sirat ni, terjemah iaitu dulu. Jadi kita terjemah ayat yang sebelum apa? Tunjukilah oleh engkau akan kami akan jalan yang lurus. Kemudian sambung ayat ni terjemah apa? Iaitu. Dia menerangkan apa itu jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus? Iaitu jalan. Iaitu jalan. Jadi sirat ni maknanya apa? Kita terjemah jalan. Ya ke jalan? Okey, sirat jalan bahasa Arab apa? Perkataan sirat ni dia sebenarnya perkataan sin. Sod ni sebenarnya sin. Kalau nak cari dalam kamus sod ra ni tak jumpa. Kita cuba cari sin baru jumpa. Macam itulah. Jadi makna dia boleh ada yang baca dengan sin, ada baca dengan sod, ada baca dengan zai lah. Itu dalam bahasa lah. Jadi jalan yang lurus ni, sirat ni sendiri maksudnya dia ada banyak. Dalam bahasa Arab ni ada maksud jalan lagi satu apa? Tariq. Lagi? Sabil. Sabilun, tariqun, kan? Ini jalan. Apa beza dua ni dengan sirat ni? Bila disebut sirat ni, dia ada kurang-kurangnya beberapa kriteria lah. Okey, kita nak tahu mana sirat dululah.
Okey, sirat ni saya bagi makna ringkas je. Pertama, jalan tu terang ataupun jelas. Satulah. Jalan tu apa? Terang dan jelas, kita kata. Tambah dua-dua sekali, terang dan jelas. Dan yang kedua, tidak menyimpang. Tidak menyimpang. Maknanya ke kanan atau ke kiri, straight je. Tak menyimpang. Ketiga, luas. Dan mudah. Yang keempat, mencapai tujuan. Kurangnya 4 ni pun cukuplah termasuk jalan yang lurus. Terang, jelas, tidak menyimpang, luas, mudah, mencapai tujuan. Dia dapat? Sirat ni maknanya macam ni lah. Cuba tengok dalam ayat Quran. Dalam hadis Nabi dulu. Dalam hadis Nabi, satu hadis ni tentang nombor satu ni. Satu. Nabi sebut, qad. Ambil hadis ni saya tulis belah sana lah. Ini tentang yang pertama. Saya tulis belah sana. Ini tentang poin pertama tu. Dia kata, nampak? Baca dia ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halikun. Okey, dah faham dah? Okey, kita terjemah. Qad apa? Sesungguhnya lah kita kata. Benar-benar Nabi ni mengesahkan. Qad ni maknanya apa? Orang kita nak
Nak pergi masuk U kena cari cop siapa kat sini? Ketua kampung. Ini pengesahan tu kan. Qad ni maksudnya pengesahan. Aku dah sahkan. Siapa yang sahkan ni? Nabi. Layak tak? Layak lah. Orang lain tak layak kan Nabi? Bukan orang lain. Nabi sendiri cakap. Jadi tak ada yang lebih besar bila sebut qad ni. Cok mohon dia melainkan Rasulullah kan. Itu qad. Dalam Quran pun ada qad juga. Siapa yang sahkan kalau qad dalam Quran? Allah. Okey. Jadi qad ni benar-benar. Sesungguhnya pun boleh. Taraktukum, aku telah tinggalkan kepada kamu. Saya tulis terjemah ni. Sesungguhnya, sungguh je pun boleh lah kan. Sungguh dia kata. Taraktukum maknanya aku ni Rasulullah lah. Tinggalkan kepada kamu. Siapa kamu? Kita lah. Ala, apa ni? Di atas. Baidha apa? Keterangan cahaya yang terang benda. Kita kata cahaya yang terang benderang. Terang benderang. Nabi buat ibarat. Waktu paling gelap waktu bila? Malam kan orang kata. Malamnya seperti siang. Seperti siangnya. Maknanya apa? Terang sungguh lah. Malam tu pun macam siang. Malamnya seperti siangnya. Apa ni maksudnya jalan Nabi ni? Tu, Quran ni. Jalan yang lurus ni. Nabi bagi kita jalan yang lurus kan? Jalan Nabi tu sifat dia terang dan jelas. Tapi ramai pula yang tak jelas. Pelik kan? Salah Nabi ke salah siapa? Salah kita lah maknanya tu. Jadi, ni Nabi kata, aku dah tinggalkan kat kamu, wahai umatku, yang mana di atas satu cahaya yang jelas, malam macam siang. Maknanya kalau orang terlalu gelap pun tetap boleh jalan juga. Tak ada masalah punya. Maknanya punyalah jelasnya agama Islam, ajaran Nabi ni. Okey, kemudian seterusnya la yazigu. Apa maksud dia? Tidak akan yazig apa? Menyimpang. Menyimpanglah. Sesat. Daripadanya. Maksudnya apa ni? Sepatutnya tak ada yang sesatnya. Kalau betul-betul ikut, semua orang selamat sepatutnya. Jadi tidak akan ada yang menyimpang. Tidak akan menyimpang daripadanya. Apa dia? Ba'di. Selepas aku. Maksudnya apa? Lepas Nabi wafat, sepatutnya orang ada jalan. Nabi dah tinggalkan jalan yang jelas. Sepatutnya semua manusia berpulang untuk selamat. Lepas Nabi wafat pun Nabi tak bimbang dah. Sebab jalan Nabi dah jelas. Dah selesai, Nabi sempurnakan. Jadi tidak ada yang akan menyimpang daripadanya selepas aku. Kecuali apa? Orang yang binasa. Kecuali orang tu memang binasa. Maknanya apa? Dia langsung tak ambil peduli. Dapat Jadi kat sini ada dua makna. Terang, jelas, tidak tak menyimpang. Jalan Nabi ni lurus. Itu maksud sirat tu sendirilah. Okey, dapat terjemah dia. Cuba baca ke sini. Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu di atas cahaya yang terang benderang. Malamnya seperti siangnya. Tidak akan menyimpang daripadanya selepas pemergian aku lah maksudnya. Tambah sikit. Selepas pemergian aku. Setelah Nabi wafat.
pas pemergian aku, iaitu Rasulullah. Illa, kecuali orang yang binasa, orang yang merugi, yang binasa. Maknanya siapa yang menyimpang tu memanglah dia rugi. Okey. Dia dapat hadis ni? Semua dapat terjemahan dia? Dah. Okey. Tu bahagian pertama. Satu lagi hadis Nabi ni. Cukuplah hadis saya ni, hadis Nabi ni saya lukis je. Jadi Nabi ni, hadis Nabi ni dia ada, Nabi dia lukis je. Jadi Nabi buat ni tentang yang kedua. Ni yang pertama tadi ya. Yang kedua ni kita tambah sikit lagi. Dalam sebuah hadis Nabi beritahu pada Nabi tahu pada sahabat dia sama-sama tengah duduk dekat satu tempat, ada pasir. Nabi pun ambil kayu kan. Nabi pun buat satu garisan. Nabi buat garisan macam ni. Kat kayu tu lah Nabi ambil, sahabat semua tengok je. Kemudian Nabi pun buat garisan macam ni pula. Nabi buat macam ni. Itu Nabi beritahu, ini jalan aku. Jelas. Ni dunia, ni akhirat. Jelas. Yang ni jalan syaitan, Nabi kata. Jadi jalan Nabi ni lurus. Kemudian Nabi baca ayat berapa? Buka surah 6 ayat 153. Ayat 153. 6:153. Muka surat berapa? Muka surat 149. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Wa anna apa? Dan bahawasanya dan sesungguhnya haza ini. Lepas Nabi tulis ni, Nabi tunjuk inilah. Wa anna haza ini sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Ikutlah jalan aku ini. Jalan Nabi lah. Kemudian wala tattabi'us subula. Janganlah kamu ikut. Dia tak sebut sirat. Dia sebut apa? Subul. Beza, sirat ni memang dia guna untuk sifat yang ni je. Kalau bukan ni, bukan sirat. Kalau tak lurus kan, tak ada sifat ni, itu bukan sirat. Itu mungkin tarik, itu mungkin sabi. Sabi ni jalan yang umum. Kadang-kadang ada bengkang-bengkok sikit, tak tahu ke mana. Itu sifat dia. Faham? Sebab itulah tak sebut ihdinas sabilil mustaqim, ada tak? Ihdinat tarik, tak ada kan? Sirat. Menunjukkan maksud tu lah. Sirat ni memang jalan dia mesti sifat ni cukup. Okey. Dan dia bukan jalan apa? Yang pertama lah kan. Yang menyimpang banyak. Sebab itulah Allah kata, Nabi kata apa? Inilah jalanku yang lurus, sirati. Tengok, beza tu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us sirat ke subul. Kan dua makna jalan yang berbeza.
Kenapa tak guna sirat tu dekat subur tu juga? Jalan juga makna dia. Kenapa? Sebab subur tu tak kuat makna macam sirat. Faham? Faham? Kan kita terjemah apa? Dan bahawa sesungguhnya ini adalah sirat apa? Jalanku kan. Yang lurus. Maka ikutlah jalan ni. Kemudian janganlah kamu ikut subur tu makna dia apa? Jalan juga. Kenapa tak guna sirat tu juga sebagai kalimah subur tu tukar? Sebab makna dia tak kena. Subur makna jalan yang macam-macam. Boleh pergi sana, boleh pergi sini, ikut suka hatilah. Itu beza. Mahalnya sirat ni. Jadi janganlah kamu ikut jalan-jalan yang lain. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabilih. Maka dia akan memecah belahkan kamu daripada jalannya, iaitu jalan yang lurus tadi. Inilah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kamu supaya kamu bertakwa. Itu menjaga daripada kita tak jelas. Siapa yang masih tak jelas, bagi jelas. Kat mana jalan nak bagi jelas ni? Dalam Al-Quran ni lah. Sebab itulah Quran ni apa? Nur kan? Nur, cahaya. Kemudian Quran juga dalam surah Kahfi, walam yaj'al lahu iwaja. Iwaja tu menyimpang. Kami tak jadi Quran ni bengkok. Dia lurus. Sifat Quran dia lurus. Dan itu yang keberapa? Kedua lah. Yang ketiga, luas, mudah. Jalan ini jalan yang luas. Maknanya apa? Seberapa ramai orang pun kita lalu boleh berpeluang. Tak boleh lagi dah. Jalan ni bukan jalan yang orang kata eksklusif. Tahu eksklusif? Macam Yahudi lah. Dia rasa dia je boleh. Kami je anak Tuhan. Kami je boleh masuk syurga. Kami lah kelompok yang terpilih. Tak. Jalan ni luas. Semua berpeluang. Nabi kata kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku memang berpeluang masuk syurga. Umat paling ramai umat siapa? Umat Nabi lah paling ramai kan. Semua Nabi kata boleh masuk syurga. Maknanya jalan tu macam mana? Luas, semua boleh, semua berpeluang. Jadi sifat kita sebagai orang yang beriman ni kena sentiasa memberikan keluasan dalam dakwah ni dan sebagainya lah. Dan sifat dia juga mudah. Sebab tu Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi, yassiru wala tu'assiru. Dengar hadis tu. Cuba tulis hadis tu. Yassiru wala tu'assiru. Maksudnya apa ni? Yassiru maknanya mudahkanlah. Wala, janganlah engkau dalam kamu susah-susahkan. Permudahkan. Jangan susah-susahkan. Maksudnya apa? Di agama kita ni sifat dia rahmah. Dan memberi peluang lah. Betul, orang yang nak bertaubat, pintu dia sentiasa apa? Allah buka. Allah sendiri kata, jangan kita lebih sudu dari kuah lah. Kita pula adjust je, kamu ni dah tak boleh dah. Allah kata okey je, kamu pula lebih sudu dari kuah pula dah. Yang berhak nak menentukan orang tu syurga neraka siapa? Allah. Jadi sentiasa kita buka peluang. Itu juga makna dia, mudahkan. Satu lagi, dan basyiru, sambung lagi tu. Basyiru. Apa maksud dia? Gembirakan sifatnya. Raikan. Wala tunaffiru. Tunaffiru. Panjang tu. Penting ni. Sekali lagi. Baca. Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru.
Dua perkara penting. Jadi ini elemen agama kita. Kalau agama kita tak ada elemen ni, maknanya something wrong. Something wrong. Ni elemen agama kita, Nabi kata. Apa dia? Permudahkan, jangan dipersulitkan. Satu. Yang kedua, gembirakan, jangan buat orang lari. Jangan buat orang lari. Itu sifat yang perlu ada dalam umat dakwah kita lah. Gembirakan, jangan buat orang lari. Okey, dapat Okey, terus ini yang ke berapa? 3. Yang keempat apa? Tujuan mesti jelas. Dia tujuan jelas. Tanya dia, kamu buat ni apa? Tak tahu. Sifat orang-orang ahli syurga, kan, orang abrar, tujuan dia jelas tak? Allah tanya dia ke? Kalau ada kenyataan dalam Quran, Allah suruh beritahu. Contohnya kalau kita tengok surah Al-Insan. Ni yang keempat. Surah Al-Insan ayat surah 76 Surah 76. Muka surat berapa ya? Surat Al-Insan belakang ni. Dekat juzuk akhir tu. Okey, muka surat 579. Ayat 9 hingga 10. 9, 10. Ayat 9, 10 Okey. Kenapa mencapai tujuan? Kita kata mencapai tujuan ni jelas lah maksudnya. Okey, kita tengok ayat. Ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Jadi innama nut'imukum liwajhillah, betul? Ini dia buat amal soleh contohnya amal soleh salah satu ni apa? Dia bagi makan. Jelas tujuan dia bagi makan tu. Untuk apa? Liwajhillah. La nurid. Nurid tu berkaitan iradah, kehendak dia, keinginan dia, tak ada sebab lain. Dia jelas apa yang dia inginkan. Dia jelas apa yang dia ingin. Apa dia yang keinginan jelas dia ni? Akhirat. Akhirat. Yang dia tak nak cemari keinginan tu dengan ada masuk benda lain, boleh tercemar keinginan dia yang tinggi ni. Jelas. Lepas tu dia kata apa? Kami beri kamu makan liwajhillah, semata-mata kerana nak bereda Allah sepenuhnya. Jelas, dia jelas. Dan la nuridu minkum, kehendak kami tak ada sikit pun. Tak ada sikit pun kami, orang kata apa? Kelapak Apa? Kan? Tak ada sikit pun kami ni macam tu. Kehendak kepada apa? Teringin ke apa ke? Tengin apa? Tengin teringin jazaan apa? Imbalan yang serupa ataupun kurang ke sikit ke? Oh, tak payah mana? Wala syukur, bahkan kamu nak cakap tak payah, tak apa. Begitu tingginya keinginan dia, jelas. Faham Dan apa lagi? Yang ayat 10, inna nakhafu, kami buat macam ni. Kenapa macam ni? Sebab kami sangat takut bila amir rabbina, azab yang datang daripada Tuhan kami.
Bila? Hari yang nanti tu. Yauman abusan qamtarira. Jelas tak orang macam ni? Jelas dia punya matlamat dia. Jadi ini satu benda yang inilah siratal mustaqim. Ini yang kita nak. Ini yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Supaya apa yang kita hajatkan betul-betul Allah beri ni jalan yang lurus. Itulah maksud jalan yang lurus. Jelas? Jalan yang lurus macam ada berapa? 4 ni lah. Okey. Ini makna sirat. Kita baru bincang makna sirat dia. Itulah maksud sirat, jalan. Ada berapa? Mesti ada berapa sifat? Mesti pertama, terang, mesti jelas. Jadi kat sini ada tuntutan apa yang kita kena buat? Kena. Sekarang ni dah terang nak buat apa? Apa dah jelas? Pejam mata pun dia okey je. Buat mi. Kan? Lagi apa lagi? Macam-macam benda kan? Terang dan jelas. Orang kata apa? Tak payah dah. Dah tahu dah. Dah masak dah. Saya dah tahu dah tentang ni. Jadi, tentang akhirat macam mana? Itu kita punya ukuran dia. Dah terang dan jelas belum? Apa yang Allah sebut dalam ni? Quran. Itu kerja kita sekarang. Dan yang kedua, dia mesti tak ada menyimpang benda tu. Kalau ada something wrong, ni macam tak sama. Nabi kata macam ni kan. Something wrong ni. Kan? Maka itu menyimpang. Tinggalkan. Seterusnya apa? Mudah. Kalau tiba-tiba sempit, teruk sangat, kan? Tak ada jalan keluar lagi dah bagi orang yang contohnya nak taubat ni, kan? Ini ada masalah juga. Tidaklah. Jadi agama kita pasti ada jalan dia. Mudah. Dan yang ketiga apa? Jelas tujuan dia. Inilah sirat. Inilah sirat. Itu baru perkataan sirat. Apa makna al-mustaqim pula? Kan? Banyak kan makna dia. Jadi sirat al-mustaqim tu, al-mustaqim ni perkataan apa? Qama. Istiqamah. Itu penting. Semua ni dah ada dah. Tapi nombor satu, dia kena disifatkan lagi satu. Mesti ada mustaqim. Mesti ada kekuatan itu. Kekal di atas ni. Baik. Sekarang kita pergi kepada as-siratal mustaqim ni. Jadi kesimpulan daripada jalan as-siratal mustaqim ni, inilah makna jalan apa dia? Jalan ibadah. Inilah ibadah. Jalan ibadah mesti jelas. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Yasin. Surah Yasin. Jadi apakah jalan lurus ni? Sirat maksud dia ni. Saya boleh padam ni. Dia salin kan? Jadi kesimpulannya Allah simpulkan dalam Quran, jalan yang lurus ni, sirat ni, pertama dalam surah 36 ayat 61. 36 ayat 61 di bawah ni. Apa itu jalan yang lurus? 36 ayat 61. Jalan pengabdian diri. Surat 444. 444. satu kan? Hafal dah kalau saya sebut ayat ni. Kan? Hafal dah. Tak payah tengok pun. Semuanya ahlu Yasin kat sini. Boleh kan? Surah yang dekat dengan hati kita. Alhamdulillah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ani'buduni. Hadza siratum mustaqim. Dan
Abdikanlah diri kamu kepadaku. Inilah jalan yang lurus, Allah kata. Abdikanlah diri kamu kepadaku, inilah jalan yang lurus. Maksudnya, bila masa kita nak abdikan diri kepada Allah? Waktu bila kita nak beribadah kepada Allah? Macam dia sentiasa. Selama mana orang tu 24 jam hidup dia dalam kerangka itu, maka dia berada di atas jalan yang lurus. Tapi tiba-tiba dia pergi mana? Dia ada masa dengan nafsu dia pula kan? Dia mengabdikan diri kepada nafsu dia. Dia berada di atas jalan lurus tak? Jadi bila kita, ukuran kita macam ni, jadi mudah tak kita nak tahu ini betul, ini salah? Kan? Macam mana orang boleh menyokong kesalahan kadang-kadang? Pelik kan? Sebab dia tak faham apa maksud ibadah. Dia rasa ibadah tu cukup, saya solat, apa salahnya? Saya nak lompat-lompat sikit sekala seronok-seronok. Kan? Boleh? Kan? Sebab apa? Saya bukannya, ni saya solat lagi. Dia tak faham apa itu ibadah. Memang hidup dia semua ibadah lah. Ibadah ni apa yang kita faham? Mudah je. Apa ibadah? Setiap perkara yang setiap apa dia? Kena ingat balik ibadah ni. Apa ibadah ni? Ibadah. Apa ibadah? Kullu ma, segala apa yang yuhibbuhullah. Yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wa al-af'al az-zahirah wal batinah. Ni kena ingat betul-betul istilah ni penting kan. Ibadah ni, ini kita lah. Jadi ibadah tu apa? Al-ibadah. Ibadah itu ialah kulluma, apa dia? Segala apa yang yuhibbuhu, dia mencintainya, siapa? Oleh Allah. Segala apa yang Allah cinta. Apa yang Allah cinta ni? Bila orang tu jadi kecintaan Allah? Bila dia buat sesuatu tambahan. Dia buat OT. Itu bos tu sampai cinta kat dia. Sebab dia suka buat OT. Kan? Wa yardahu. Ini dia okey je, kerja dia selesai je. Sempurna je. Itu Allah redha. Taklah sampai OT, tapi okey je, sesuai lah dengan aturan dia. Yang diarahkan semua, yang dilarang pun okey, dia tak buat. Yang diperintah pun okey, dia sempurnakan, cuma dia tak buat OT je, tak apa. Allah redha orang macam ni, dia boleh juga dapat. Nampak? Beza kan? Kemudian dari apa? Jadi segala apa yang Allah cinta dan Allah redha, daripada yang berupa apa? Daripada ucapan dia. Ucapan-ucapan yang kita sebut hari-hari tu. Banyak apa ucapannya? Cuba fikir balik. Ucap tadi Allah redha tak? Boleh tak kira berapa patah kata yang Allah redha sampai boleh cinta ataupun yang tak? Cuba bayangkan kalau pergi mana-mana kan. Berhuha ke apa ke. Apa agak semua Allah redha ke? Boleh tak dia claim? Allah suka saya buat macam ni. Allah sukalah. Boleh tak? Kan? Jadi itulah akhirnya bila kita ada furqan ni, kita mudah nak tapis benda tu. Tapi bila tak belajar ni, dia rasa macam
Salahnya dia tak nampak. Jadi ni ucapan. Yang kedua, perbuatan dia. Kaki kita langkah ke mana, mata kita tengok apa. Awak suka ke semua tu? Telinga kita tadi dengar apa? Tiba-tiba telinga dengar apa yang orang kafir je cakap. Layan banyak. Awak suka ke? Suka ke tak suka? Telinga cerita bukan pasal ingat Tuhan, ingat nafsu je. Agak-agak awak suka? Walaupun lagu dia orang Islam nyanyi. Lagu apa? Lagu cinta-cinta ke apa-apa kan? Oh, sekarang dia buang agak-agak awak suka ke? Ataupun mata dia tadi tengok cerita. Oh, insaf tengok cerita ni. Last sekali cerita ini adalah cerita rekaan. Tidak ada kena-mengena dengan hidup dan orang yang mati. Dalam Quran cerita-cerita real yang ada kena-mengena dengan kamu sekali. Dia tak tengok pula. Agak-agak Allah redha ke? Cuba fikirkan perbuatan kita, kan? Mata, telinga, ni mulut cakap apa tadi? Tangan buat apa? Tu semua tu. Ni perbuatan. Ni ucapan. Sama ada yang jelas-jelas zahir ataupun yang tersembunyi dalam kita. Inilah ibadah. Semua tu bila manusia semua mampu untuk jaga benda tu, dia sesi takwa. Dia ingat mulut tadi Allah redha tak, dia fikirkan ni, maka orang tu sedang buat apa? Berapa? Beribadah kepada Allah. Jelas. Inilah ibadah. Jadi macam mana kita? Agak-agak kira-kira 24 jam tu ibadah ke bukan? Cuba fikir. Rupanya jangan ingat ibadah tu solat je. Betul tak saya cakap ni? Apa buktinya? Allah cakap kat mana? Surah apa? Cepat. Siapa tahu? Nak bagi hadiah, saya bagi hadiah laksam ni. Kat belakang ada laksam je. Ambil salah satu Buat 60. Cukup lah 60 teman. Tapi tak cukup lah. Kalau ada lebih ambil. Tunggu laksam kat belakang. Apa dia? Ingat hadiah seorang semua dapat. Apa dia? Dalil dia tu saya cakap ni, ucapan semua benda rupanya ibadah kan. Bukan solat, bukan ibadah khas je. Puasa baru rasa macam ibadah. Pergi haji, rasa dah selesai ibadah. Tak rupanya. Kat mana kenyataan tu? Dia kalau saya baca, dia macam dia automatik. Tapi saya suruh cari tak jumpa. Saya baca, Kul inna. Kan dah, dia automatik dah. Kul inna apa? Lagi? Ini dua ni. Ni ibadah yang kita rasa ibadah. Manusia rasa selalu dia ni, inilah ibadah dia. Solat, saya dah ibadah dah. Nusuk apa? Puasa, zakat, haji. Tu nusuk. Itulah dia rasa ibadah. Tapi rupanya dia lupa dua ni. Apa dia? Wa mah. Apa makna mahya? Itu wahaya, haya. Mahya? Maksudnya? Mahya apa? Ada mim depan. Mahya apa makna? Kalau kita kata ta'am apa? Makan kan? Okey. Kalau tambah mim depan, mata'am apa? Tempat makan, waktu makan, mata'am. Haya apa haya? Kehidupan. Kalau mahya, waktu hidup, tempat sekarang tengah hidup ni. Ni, waktu kita hidup dan sekarang ni, faham? Itu tinggal kenapa? Kan? Kemudian mamati apa? Mamati. Bukan mamat, mamati. Dia perkataan mata apa? Kematian. Kalau ada mim depan? Kalau syariba apa syariba? Minum. Perbuatan minum. Kalau masyraba, masyrab. Masyrib. Apa dia? Masyrabun, masyrab. Masyrab apa? Tempat minum, waktu minum. Itu isi makan dengan zaman. Letak mim depan kan? Kalau sujud apa? Sujud. Kalau tempat sujud, waktu sujud, tambah mim depan pada atas tu jadi tempat dengan waktu. Faham tak? Macam itulah. Jadi sekarang ni, waktu sekarang hidup dan sekarang ni, dengan waktu kita nanti apa? Tempat kematian kita semuanya untuk siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Clear ke ayat tu? Ke tak clear? Sepatutnya lah.
Terang dan jelas tak? Surah berapa tu? 662. Buka surah 6 ayat 162. 6162. Wah, kesian orang lelaki sebab orang perempuan dekat depan saya ni. Tak tanya sini. Tak maaf. Yang minoriti selalunya dia. Okey. Barakallahu fikum. Ini okey. 162. Ayat 162. Surah Al-An'am. Muka surat 150. Cari ayat 162 kan. Oh, ayat ni memang sebab itulah Nabi bawa ayat ni menjadi sunnah membaca apa? Doa apa? Iftitah. Memang nak menekan kat kita, nak bagi pegang dalam jiwa kita. Ibadah kita inilah dia maksud dia. Betul tak? Jadi bila manusia ada 4 kan kerangka ibadah tu. Solat, nusuk, kehidupan dan seluruh kematian. Waktu hidup, semasa hidup dan semasa mati. Semua yang untuk siapa? Okey, bila manusia terpisah dua ni. Yang ni ibadah saya, hidup dan ini tak, sebahagian tak. Ini nama dia apa? Pisahkan ni. Ibadah dengan kehidupan. Itu nama dia sekular. Dia pisahkan agama dengan hidup dia. Dia tak ada kaitan. Agama saya ketika saya kat masjid, ini agama saya. Lepas saya keluar masjid, dah suka hati saya. Itu ke? Itu nama dia apa? Sekular. Faham? Jadi itulah yang kita kena jelaskan pada siapa ni? Sini semua orang berilmu dah ni. Belajar kan? Pada yang duduk kat mana? Nanti balik nak cuti sekolah ni, ramai yang datang. Siapa? Yang sedang sibuk kan? Cuba ingatkan. Dalam kesibukan tu, ingat yang ni. Sebab apa? Mati ni tak tahu. Ibu yang rehat-rehat ni kan dah tua ni. Tengok-tengok. Yang pergi dulu siapa? Yang duduk sibuk tu. Jadi kita ingatkan. Tanda kita sayang. Peringatkanlah sama-sama. Ambil kesempatan dengan apa yang kita belajar ni untuk bagi peringatan. Itulah kita kena buat. Jadi, cuba baca ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi maknanya apa? Ada tak terkecuali dalam hidup kita? Tak ada kan? Semua kan? Semua aktiviti hidup kita rupanya untuk siapa? Allah semua sekali. Inilah Allah kata apa? Dalam surah Yasin. Wa ani'budu apa dia? Wa ani'buduni. Wahai hamba-hambaku, jadilah hambaku betul-betul. Jadi hambaku betul-betul. Maknanya apa? Seluruh hidup kamu lah. Tu Allah suruh tu. Kadang-kadang ayat tu kita tak faham. Saya dah buat ibadah dah. Allah kata ayat ni tak terangsang kan? Tak rasa. Wa ani'buduni tu perintah Allah tu. Kita rasa macam, okey saya dah selesai. Ada masalah. Bukan. Allah suruh tu tegas. Maknanya Allah nampak hamba aku ni rupanya banyak dalam hidup dia. Memang tak jadi hamba aku. Betul lah cakap. Kalau tak cakap. Surah apa tu? Ya? Yasin. Selalu baca tu. Tiap-tiap hari apa? Mengingatkan kita. Inilah Allah kata, haza siratul mustaqim. Inilah jalan yang kamu minta tu. Tapi tak berlaku. Maknanya kamu tak faham apa yang kamu minta. Kamu minta 17 kali, ulang-ulang. Lepas tak faham pun. Hairan malaikat melihatnya pula. Kan? Jadi itu jalan lurus. Baik. Apa lagi ayat tentang ni? Cuba tengok lagi surah 19. Ayat 36. Banyak kenyataan ni. Tentang ni. Jalan beribadah sepenuhnya kepada Allah ni, usahakan inilah jalan yang lurus. Surah 19 ayat 36 pula. Surah Maryam pula.
Okey. Muka surat berapa? 307. Jumpa dah semua? Ada tak jumpa lagi? Ada sikit lagi. Okey. Yang pembantu okey? Semua dah dapat tolong cari? Saya kira sebenarnya sebelum ni dalam beberapa minit baru dapat selesai bersungguh-sungguh. Tapi sekarang dah cepat dah. Betul, kurang less than 1 minute kot dah dapat cari muka surat. Hebatlah. Tahniah kepada semua. Alhamdulillah. Okey. Tengok ayat berapa? 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Ni kata Nabi pula. Dan sesungguhnya Allah itulah Tuhan aku dan Allah itulah Tuhan kamu. Maka apa dia? Abdikanlah diri kamu sepenuhnya kepada dia. Kita faham dalam maksud dia tadi ni kan. Inilah jalan yang lurus. Ni jalan lurus. Jadi rupanya ramai tak berada di atas jalan yang lurus. Kalau kita sendiri, sekarang ni kita saya, selama ni lurus ke tak ni? Rupanya bengkang-bengkok sikit. Kan? Lepas tu kita kena perbaiki. Itulah doa kita minta. Allah mudahkanlah kita. Allah dapat bagi kekuatan kepada kita. Ini bukan mudah rupanya. Baik. Ni yang ke 2. Ada lagi satu. Cuba buka surah 43. Az-Zukhruf. Az-Zukhruf. Muka surat ayat dia ayat ke-64. Muka surat berapa? Az-Zukhruf ayat 64, muka surat 494. 494. Hmm. 494. Muka surat 494. Ayat yang ke-64. Sama je ayat dia. Kenapa saya nak tunjuk ni? Supaya kita penguat. Ni nama dia cross check. Cross check ni lagi banyak maklumat dapat cross tambah lagi kuat. Tadabbur macam itulah. Sebab tu lah ni tadabbur terbaik yang Ibnu Katsir. Metode Ibnu Katsir ni. Quran bil Quran. Quran bil hadis. Bil maksur ni dengan bil maksur. Jadi dalam tafsir ni ada 3, ada yang dibenarkan 2 je. Tapi ada yang ketiga ni, ini bahaya. Zaman sekarang ni banyak. Ini tafsir orang-orang liberal. Nama dia hermeneutika. Memang bahaya. Semua yang akhirnya halal semua jadi haram, semua jadi halal je. Memang betul. Dan nampak logik pula tu. Siapa yang jahil memang terkena cubahat ni. Jadi jaga-jagalah. Tafsir 2 yang dibenarkan. Bil maksur, ni macam Ibnu Katsir. Quran dia jawab dengan ayat Quran yang lain. Saling mengikat. Quran dijawab dengan hadis Nabi SAW ni. Quran dijawab dengan tafsir daripada orang yang Nabi akui, sahabat. Saya bawa apa dia? Tafsir siapa? Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas kan. Ayat ni siapa faham? Saya beritahu siapa kata? Ni Ibnu Mas'ud kata. Faham? Itu. So, mereka yang paling faham Quran tu turun, mereka ada masa tu. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat, dengan bahasa Arab punya disiplin. Orang boleh tipu ni. Oh katanya ni, tak ada kaitan pun. Dengan bahasa Arab tu sendiri. Itulah tafsir yang namanya bil maksud nombor 1. Paling utama. Yang kedua bil ra'i. Bil ra'i ni antaranya Imam, silap saya, Imam Hanafi. Macam itulah lebih kurang. Yang mana dengan pendapat
Orang yang berilmu dia ada syarat dia pula. Yang ni dibenarkan juga. Antaranya Az-Zamakhsyari adalah tafsir-tafsir yang lain. Dan yang ketiga ni, hermeneutika ni memang bahayalah. Dan ini banyak masuk dalam terjemahan-terjemahan Quran ni. Jilbab maksud dia apa? Jilbab. Contohnya dalam Quran surah ni dia kata jilbab kan? Apa maksud jilbab? Oh, jilbab ni rupanya makna dia adalah pakai kesopanan. Pakaian kesopanan sesuai dengan majlis. Oh. Jadi kalau kat tepi pantai tu, jilbab dia apa? Sesuai dengan majlis kat pantai apa dia? Pakai? Itu jilbab. Maknanya kesopanan. Kalau dia keluar daripada tu tak sesuai, ni tak kena dengan majlis lah. Macam tu. Betul tak? Ramai tak setuju? Itu bahaya. Banyaklah macam tu. Riba. Riba sebenarnya boleh. Macam-macam lah. Dik, sebab tu kita kena disiplinkan macam ni. Kan? Penat kan cari ayat Quran ni? Tak, ini yang terbaik. Quran jawab dengan Quran. Cabaran dia macam tu. Yang jawab siapa? Ayat Allah sendiri. Boleh faham? Jadi kita tak dipengaruhi oleh akal dan nafsu kita. Faham? Okey. Cuba tengok balik. Ayat berapa tadi? 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka abdikanlah diri kamu kepadanya. Banyak perintah Allah lagi. Wa'budu. Allah sebut wa'budu ni kepada siapa? Hamba dia yang tahu memang pun dia hamba Allah. Allah perintah sebab apa? Mereka tak faham maksud ibadah, sebab tu Allah jelaskan. Jadi Allah kata hadza siratun mustaqim. Maksudnya apa perintah Allah ni wa'budu ni? Abdikanlah diri kamu sepenuhnya. La syarikalah. Jangan ada sekutu dalam bahagian-bahagian yang lain. Faham samakan. Okey. Dah berapa dah tentang ayat ni? Satu lagi last. Surah Ali Imran. Ayat 51. Surah 3 ayat 51 pula. Last. Sama juga kenyataan dia. Ingatkan kita inilah jalan yang lurus. Jalan menyempurnakan ibadah kepada Allah. Ayat 51. Muka surat 56. Muka 51. Okey. Okey, jumpa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah itu pencipta aku, Tuhanku dan Tuhan kamu, maka abdikanlah diri kamu, sembahlah olehmu akannya seluruh kehidupan kamu. Inilah jalan yang lurus. Ada 4 kenyataan dalam Quran tentang ni. Itulah soalan kita, apakah jalan lurus? Jalan lurus ni adalah jalan menyempurnakan ibadah kepada Allah. Anggota-anggota ibadah kita ni semua. Kadang-kadang kita alpa kan, terlepas mata. Jadi ketika mana mata ni tidak menjalankan ibadah, bila? Masa dalam toilet? Tak. Okey, kalau dalam toilet dia ibadah juga. Apa maksud dia? Tahu? Bila? Dah masuk dia baca apa?
Doa kan. Dia ikut sunnah Nabi, dia baca doa. Dia ingat Allah ni. Lepas habis dia buang tadi tu, dia pun tak cakap apa-apa. Dalam tu dia senyap je. Tak ada nak nyanyi ke apa ke. Tak ada membazir air ke. Faham Ketika tu dia ibadah ke tak? Dia ibadah sebab dalam otak dia nak jaga semua perintah Allah tu. Saya tak nak bazir air. Itulah ibadah. Itulah hidup dia ibadah, faham tak? Macam tu. Dan lepas dia keluar toilet, dia doa apa pula? Alhamdulillah apa? Tak, dia dah buang air tadi. Sakit perut kan? Ada orang lain tak dapat nak membuang. Kena pakai tiup. Kan? Seksa. Dia dapat buang. Jadi tanda dia faham. Itu satu nikmat. Sebab syukur. Dan dia ibadah lah tu. Bila dia keluar dia buat apa? Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha wa afani. Itulah ibadah. Dia sedang ibadah lah tu. Dia buat dia dapat pahala semua. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan daripada aku, apa dia? Kekotoran ni. Dan dengan sebab ni aku dapat sehat. Itulah ibadah. Jangan ingat ibadah ni. Bukan. Itu pengakuan dia. Lepas dia keluar, tanda dia dijaga dalam solat dia. Tanda solat dia berjaya. Kan? Mempengaruhi dia adalah semua hidup dia lepas tu jadi ibadah juga. Itulah ibadah. Faham? Jadi kena faham maksud sebenar tu. Jelas tak? Luas tak sekarang makna ibadah kita? Luas lagi. Jangan jadi macam rahib Nasrani. Sebab tu mereka ambil siapa? Tempat kami biara-biara. Siapa nak taubat, main pergi kat kami. Kami je hak, autoriti untuk ibadah. Orang lain, tak. Islam tak ajar itu. Kita ni hidup kehidupan kita dicipta memang untuk buat ibadah. Selama mana kita taat kat Allah, jaga semua ni, peraturan Allah tu, kan? Dan ingat larangan-larangan Allah ni dalam kita punya perbuatan tu, insya-Allah itulah ibadah, dikira nilai ibadah oleh Allah. Hatta masuk tandas pun. Jelas? Jelas tak? Jadi itulah dia. Masuk tandas pula, tiba-tiba dia nak ibadah punya pasal, dia pergi baca Quran dalam tandas. Ibadah ke tu? Itu dah jadi bukan dah. Itu bukan, tu dosa lah, bukan ibadah lah. Ni kena faham kat situ pula. Dia jaga, kan? Okey. Baik, itulah maksud Siratal Mustaqim. Baik, cuba kita terjemah dia dulu. Okey, ni sekarang ni kita nak bagi berapa bahagian? 3 bahagian saya nak bagi. Nanti kita akan bincang lanjut yang ni. Ni bahagian 1. Siapakah golongan yang diberi nikmat? Ni bahagian 2. Dan ni bahagian yang ke-3. Kita akan bincang 3 fasa ni. Sekarang ni kita nak habiskan, kita terjemah dulu. Okey, jadi kita dah faham dah. Kita minta jalan yang lurus. Apa jalan lurus? Ada 4 tadi. Syarat dia terang dan jelas. Yang kedua, sirat ni apa ni? Tak menyimpang. Yang ketiga, luas, mudah. Yang keempat, capai matlamat dia. Tujuan dia mesti jelas. Apa tujuan kita buat. Bila itu maknanya tu jalan yang lurus. Okey. Dan kesimpulan dia, jalan yang lurus ni jalan yang apa dia? Jalan menyempurnakan ibadah kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mendetailkan lagi dalam keterangan dia selanjutnya tentang golongan yang dapat jalan lurus dan golongan yang tidak berada di atas jalan lurus. Baik. Jadi kita terjemah dulu. As-sirat apa? Iaitu jalan allazina, bagi orang-orang yang. Terjemah kat sini bagi Bagi orang-orang yang. Orang yang apa tu? An'amta alaihim. Telah memberi nikmat. Oleh engkau ni besar sebab engkau ni rujuk pada siapa? Allah. Dalam ayat lain, jalan yang lurus ni Allah sedang pendek je. Apa dia? Jalan ibadah. Faham Tadi kan 4 ayat ni. Apa itu jalan lurus? Jalan menyempurnakan ibadah. Jelas Okey. Dalam yang ni pula nak bantu kita. Siapakah contoh-contoh orang yang ibadah dia telah sempurna? Siapa? Orang yang Allah dah beri nikmat. Siapa golongan ni? Ada 4 golongan, nanti kita bincang. Ada 4 golongan. Hari ni tak sempat lagi Jadi kita baru buka ni je. Okey?
Ni kita akan detail supaya kita tahu, oh sebab apa nak ibadah tadi kan. Kita dah tahu teori dah. Sempurnakan ibadah ni semua kan. Tapi apa benda yang lebih jelas supaya kita tak tersasar? Ada contoh 4 golongan nanti kita tengok. Okey, pertama iaitu jalan bagi orang-orang yang telah memberi nikmat oleh engkau alaihim atas mereka. Atas mereka. Siapa mereka? Ni soalan dia. Ni siapakah mereka? Kita akan bincang ni. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairi bukan. Bukan al-maghdubi. Daripada yang dimurkai. Orang yang dimurkai. Ni siapa mereka ni pula? Kenapa tak ada hum? Kenapa? Ni satu tak ramai ni. Siapa yang dimurkai pula? Ni kita akan bincang. Alaihim atas mereka wa dan la ni makna dia ghairi juga. Kita terjemah apa? Bukan juga. Ad-dhalin orang-orang yang sesat. Ni siapa mereka? Ramai ni. Al-maghdub ni sikit saja. Kalau ramai dia bunyi macam ni juga. Ghairil maghdubina. Baru ramai. Faham? Yang ni ad-dhalina. Ramai kan? Kalau maghdub ni ramai, tambah belakang macam ni juga. Ada yanun. Apa dia? Al-maghdubina. Kenapa yang dimurkai sikit? Yang ni sesat ramai. Siapa mereka? Kita akan tahu nanti. InsyaAllah mudah panjang ke umur kita. Bertemu pada bila Minggu depan. Ni hujung tahun ni ada ke? Ke ramai nak bersama keluarga kan? Bagi tahu. Cutilah tak apa. Sama-sama. Bagi ruang sebut. Nanti tak ramai rugi pula. Kita bagi semua dapat kan. Tak apa, fahamlah. Boleh? Apa-apa nanti terjemah mesej saya. Okey, cuba terjemah balik. Terjemah balik Iaitu jalan. Ikut saya. Iaitu jalan bagi orang-orang yang telah memberi nikmat oleh engkau atas mereka. Bukan daripada orang yang dimurkai atas mereka. Dan bukan orang-orang yang sesat. Jadi ada berapa golongan kita nak bincang? 3 insya-Allah. Ada soalan ke? Ada Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Allah rahmati kita, Allah ampunkan kita. Saya jemput nanti ambil seorang satu. Ambil lebih, kalau lebih ambil lah. Ada 60 aja saya dapat buat. Tak tahulah cukup ke tak. Hanya berapa orang saja nak jamu buat sendiri. Rumah saya dengan yang gulungnya saya lah. Laksam ni renyah sikit nak buat mudah-mudahan komen-komen lah apa-apa sedar ke tak kan. Ini laksam Kelantan. Okey. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.